Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atika Izian binti Muhammad Faisal. Nombor matrik saya 10 DLS 22F 1024. Tajuk besar tugasan e-folio kumpulan saya adalah Perpaduan Rakyat Malaysia. Objektif penghasilan video yang pertama adalah mewujudkan persekitaran yang kondusif dengan memupuk perpaduan. Yang kedua, mengekalkan jati diri rakyat Malaysia yang unik yang mengamalkan perpaduan. Yang ketiga adalah mewujudkan kesedaran masyarakat Malaysia tentang pentingnya perpaduan untuk mencapai sebuah matlamat negara yang makmur. Terlebih dahulu, topik yang akan saya bincangkan adalah apakah dasar-dasar yang kerajaan Malaysia laksanakan untuk meningkatkan perpaduan kaum. Apa itu dasar? Dasar ialah garis panduan pentadbiran mengenai sesuatu idea yang tersusun rapi. Dasar juga merangkumi segala arahan, peraturan dan pedoman demi mencapai matlamat kepimpinan negara yang gemilang dan maju. Dasar juga menjadi panduan pentadbiran kepada kerajaan untuk mengatasi masalah yang wujud dalam sebuah negara. Antara dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia untuk meningkatkan perpaduan kaum, yang pertama adalah dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional dan dasar pendidikan negara. Persoalannya, bagaimanakah pembentukan dasar ekonomi baru terjadi? Pertama sekali, pelaksanaan dasar pecah dan perintah Inggeris telah mengeruhkan perpaduan masyarakat di tanah Melayu. Pihak Inggeris telah mengelaskan kaum dari pekerjaan dan sistem pelajaran yang berbeza supaya dapat menghalang interaksi antara penduduk di tanah Melayu yang terdiri daripada 3 rumpun utama iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Melalui dasar ini, orang Melayu kebanyakannya menetap di kawasan luar bandar dan bekerja sebagai nelayan dan petani. Orang Cina pula menetap di kawasan bandar dan kawasan perlombongan serta bekerja sebagai peniaga dan pelombong biji timah. Manakala orang India kebanyakannya tinggal di kawasan ladang-ladang dan bekerja sebagai buruh. Secara tidak langsung telah mewujudkan perasaan curiga-mencurigai antara satu sama lain yang merupakan bom jangka yang menjadi teras peristiwa 13 Mei 1969. Dasar ekonomi baru merupakan satu program sosio-ekonomi di Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Matlamat tersurat dasar ekonomi baru adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional dan ia telah digubah dalam konteks strategi serampang dua mata untuk membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan dan memperbanyak peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Contoh pelaksanaan dasar ekonomi baru dari aspek pendidikan tenaga kerja mahir. Asas kepada latihan kemahiran ini diberikan sejak di bangku sekolah melalui mata pelajaran kemahiran hidup. Pendidikan menengah atas dibahagikan kepada 2 jurusan iaitu jurusan akademik dan jurusan vokasional. Kesannya, pekerja mahir dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan melalui kemahiran yang dimiliki. Selain itu, masih wujud kesinambungan pendidikan tenaga kerja mahir pada peringkat institusi pengajian tinggi, iaitu politeknik. Dasar ekonomi baru telah digantikan dengan Dasar Pembangunan Nasional pada 1991. Dasar Pembangunan Nasional telah dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu Perdana Menteri Malaysia keempat pada 17 Jun 1991. Dasar ini dirangka untuk tempoh 10 tahun dari tahun 1991 hingga tahun 2000. Matlamat DPN pula ialah mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan. Matlamat ini dapat dicapai melalui pembangunan seimbang antara negeri dan antara bandar dengan luar bandar melalui beberapa aspek. DPN menggunakan beberapa strategi yang merangkumi bidang ekonomi dan sosial untuk meneruskan usaha pembasmian kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Dari bidang ekonomi, pihak swasta bagi aktif melibatkan diri dalam pembangunan ekonomi negara. Contohnya menggunakan teknologi dan sains dalam pertanian. Kesannya, penggunaan teknologi moden telah meningkatkan kualiti dan hasil pertanian. Dari bidang sosial pula, kerajaan memberi kemudahan pendidikan untuk kemajuan masyarakat miskin tanpa mengira kaum. Contoh keadaan kemajuan semasa seperti kaedah pembelajaran tradisional telah beralih kepada kaedah pembelajaran digital. Dasar yang seterusnya ialah dasar pendidikan negara. Matlamat dasar ini ialah menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan budaya, sosial, ekonomi dan politik. Strategi yang dilaksanakan pula ialah bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara utama, di mana subjek bahasa Melayu wajib lulus untuk memperolehi sijil keputusan peperiksaan. Strategi yang kedua ialah mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia. Strategi yang ketiga ialah mengadakan sistem peperiksaan yang sama, sebagai contoh UPSR dan SPM.
Kesimpulannya, pelaksanaan dasar-dasar oleh kerajaan Malaysia sebenarnya bertujuan membantu rakyat Malaysia menikmati kehidupan ke arah yang lebih baik. Kerajaan sentiasa peka dan prihatin terhadap keperluan rakyat serta pembangunan ekonomi negara. Sebagai rakyat, kita perlu bersyukur dengan kemakmuran yang dikecapi pada hari ini. Selain itu, kita juga perlu menyokong dasar kerajaan demi pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Seterusnya, saya akan meneruskan pembincangan topik seterusnya kepada Nur Atika Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika Najwa binti Jeffrey. Nombor matrik 10 DLS 22F1016. Seterusnya saya akan membincangkan tentang soalan yang kedua, iaitu cadangkan satu dasar yang boleh diketengahkan bagi meningkatkan perpaduan rakyat Malaysia. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut tentang soalan ini, saya akan memberikan definisi tentang perpaduan terlebih dahulu. Perpaduan ialah satu proses yang menyatu padukan anggota masyarakat dan keseluruhannya melalui ideologi negara supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan di dalam kalangan mereka. Perpaduan memainkan peranan penting dalam memacu kestabilan dan kemajuan negara. Sejak merdeka lagi, kerajaan telah memupuk semangat perpaduan dalam memakmurkan negara kita. Pelbagai dasar telah dijalankan oleh kerajaan untuk mencapai proses perpaduan ini. Tanpa perpaduan, kemajuan negara yang ingin dicapai pada tahun 2020 tidak mungkin akan menjadi kenyataan kerana kerjasama diperlukan untuk menjana kemajuan ini. Terdapat beberapa dasar yang boleh meningkatkan perpaduan dalam rakyat Malaysia. Contohnya seperti dasar perpaduan, dasar pendidikan dan dasar kebudayaan kebangsaan dan lain-lain lagi. Saya telah memilih dasar perpaduan yang dapat diketengahkan bagi meningkatkan perpaduan rakyat Malaysia. Saya memilih dasar perpaduan ini ialah dalam membentuk perpaduan kaum, kerajaan ini perlulah menjalankan dasar perpaduan supaya rakyat Malaysia menjadikan dasar ini sebagai pegangan mereka dalam mencapai perpaduan kaum yang harmoni. Dasar perpaduan ini boleh dicapai melalui dua cara, iaitu integrasi dan asimilasi. Saya akan menerangkan tentang integrasi terlebih dahulu. Integrasi merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di dalam kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah politik. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang asimilasi. Asimilasi pula ialah satu proses bagaimana kumpulan minoriti diasimilasikan melalui perkahwinan campur dan sebagainya ke dalam kumpulan etnik yang lebih besar. Kesimpulan yang saya dapat ialah dasar perpaduan ini amat penting dalam meningkatkan perpaduan rakyat Malaysia. Saya berharap rakyat Malaysia dapat meningkatkan semangat perpaduan di dalam kalangan kita supaya negara kita akan terus aman dan makmur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Anis Nur Akila binti Mazli dari kelas DLS 1A. Nombor matrik 10 DLS 22F1010 dan nama pensyarah Encik Fazlul bin Abdul Rahim. Soalan yang saya pilih ialah terangkan dua contoh rancangan pembangunan negara semasa sebelum merdeka dan dua perancangan selepas merdeka. Sebelum saya menerangkan isi, saya akan memberi pengenalan dahulu. Pembangunan mempunyai pelbagai maksud dan dimensi. Pembangunan merujuk kepada usaha pengubah masyarakat atau negara daripada keadaan mundur kepada maju. Sebagaimana yang kita sedia maklum, perubahan yang dimaksudkan dari aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, psikologi dan sebagainya. Dapat tiga jenis perancangan pembangunan negara iaitu rangka rancangan jangka panjang, strategi pembangunan dalam jangka masa panjang dan tujuannya untuk capai perluasan masyarakat. Kedua ialah perancangan jangka sederhana, plan pembangunan 5 tahun dengan melakukan penyemakan semula di pertengahan penggat untuk buat pelarasan jika perlu. Ketiga ialah perancangan jangka pendek, bajet tahunan yang dijalankan oleh Kementerian Kewangan. Ini ialah senarai rancangan Malaysia. Dari kiri, jadual rancangan Malaysia 5 tahun seperti rancangan Malaysia, kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian, terdapat tempoh perancangan dan akhir sekali rancangan jangka panjang seperti Dasar Ekonomi Baru DEB, Dasar Pembangunan Nasional DPN, Dasar Wawasan Negara DWN dan Dasar Transformasi Negara DTN. Antara dua contoh rancangan pembangunan negara semasa sebelum merdeka ialah sebelum kedatangan penjajah. Ianya berkisar kepada ekonomi, pertanian dan perikanan. Selain itu, menjalankan urusan pertukaran barang, keperluan dengan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahawa ekonomi masyarakat Melayu ketika itu bukanlah bersifat tertutup. Selain daripada itu, keadaan semakin ketara apabila Melaka telah menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan yang terkenal di rantau Asia.
pihak pemerintah melaksanakan peraturan-peraturan perdagangan selain memberi khidmat untuk keselamatan dan keamanan. Contoh yang seterusnya bagi rancangan pembangunan negara semasa sebelum merdeka ialah semasa kedatangan penjajah. Bermula dari tahun 1870-an hingga 1950-an merupakan era baru kepada pembangunan ekonomi, politik dan sosial di Tanah Melayu. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan dasar-dasar awam mengenai pembangunan dan pelibatan kerajaan dalam dasar-dasar yang diperkenalkan adalah di tahap minimum. Sistem dan pembangunan ekonomi lebih tertumpu kepada industri getah dan biji timah. Untuk memajukan sistem ini, mereka telah membawa masuk buruh kerja dari India dan China. Seterusnya, pelibatan orang Melayu dalam perusahaan getah tidak digalakkan dan hak mereka disekat. Seterusnya, saya akan menerangkan contoh perancangan selepas merdeka iaitu Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang dilancarkan pada tahun 1970 oleh kerajaan iaitu Tun Abdul Razak bin Datuk Husin, Perdana Menteri Malaysia seperti rajah yang dipaparkan. Tujuan Dasar Ekonomi Baru ialah untuk ketidakseimbangan sosioekonomi, mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan, penempatan dan sebagainya. Selain itu, membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada semua rakyat. Di samping itu, penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Akhir sekali, Dasar Ekonomi Baru ditubuhkan selepas berlakunya rusuhan kaum iaitu peristiwa 13 Mei. Ini ialah gambar rajah peristiwa 13 Mei pada tahun 1969. Di atas merupakan sebab utama berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Terakhir bagi perancangan selepas merdeka ialah Dasar Pembangunan Nasional (DPN). DPN akan terus mengekalkan strategi asas DEB iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum dan dengan ini akan menyumbangkan ke arah mengukuhkan perpaduan negara. Tujuan DPN ialah untuk mewujudkan keseimbangan yang optimal di antara matlamat pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan yang saksama. Selain itu, memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi untuk meningkatkan daya saling melengkapi antara sektor bagi mengoptimalkan pertumbuhan. Sebagai kesimpulan, kerajaan kita telah mengambil inisiatif yang bersungguh-sungguh untuk memajukan ekonomi negara kita. Kita boleh lihat kadar kemiskinan pendapatan negara telah bertambah dari semasa ke semasa. Ini membuktikan dasar-dasar yang dijalankan oleh kerajaan. Malaysia adalah berkesan untuk memajukan ekonomi negara. Dasar-dasar ini digubah supaya setiap pihak mendapat layanan yang saksama, menitik beratkan nilai kemanusiaan, bertolak ansur sesama kaum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Liza binti Steven bernombor matrik 10 DLS 22F1014. Terima kasih rakan-rakan sebentar tadi yang telah memberikan info-info yang menarik. Mari kita teruskan lagi dengan mengupas topik-topik yang menarik iaitu saya akan menguraikan 3 kesan dari sudut ekonomi, politik dan sosial hasil daripada pelaksanaan pembangunan negara sebelum merdeka dan selepas merdeka. Yang pertama dari aspek ekonomi. Sebelum negara kita merdeka, negara kita telah dijajah oleh British dan Jepun. Kedua-dua penjajah ini hanya memikirkan tentang keuntungan mereka sahaja. Maka pada era penjajahan British telah mengaplikasikan sistem dan pembangunan di dalam negara kita yang bertumpu kepada industri getah dan biji timah. Manakala Jepun pula telah mengeksploit ekonomi tanah kita untuk perindustrian di negara mereka dan membiayai barang peperangan. Selepas negara kita merdeka, ekonomi negara kita beransur pulih dengan sistematik yang mana dapat membasmi kemiskinan melalui dasar ekonomi baru. Ekonomi baru ini merupakan sosio-ekonomi di dalam Malaysia yang diperkenalkan dalam rancangan Malaysia kedua. Bukan itu sahaja, dengan dasar ini negara kita dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu serta membina kestabilan negara sehingga kini. Seterusnya, aspek yang kedua iaitu aspek politik. Sebelum kemerdekaan, masyarakat Melayu tidak mengetahui tentang ilmu politik. Hal ini dikatakan demikian kerana hanya bangsawan sahaja yang berpolitik pada waktu itu. Hal ini menyebabkan kehidupan sebelum merdeka berpuak-puak dan wujud ketidakadilan. Selepas merdeka, sistem demokrasi diperkenalkan yang melibatkan rakyat dan terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Akhir sekali, aspek yang ketiga iaitu aspek sosial. Sebelum kemerdekaan dicapai oleh negara kita, kebanyakan masyarakat Melayu ditempatkan di pendalaman, manakala Cina ditempatkan di kawasan bandar dan masyarakat India ditempatkan di estet untuk menjadi penuri getah. Ini kerana
penjajah iaitu British ingin menawan tanah Melayu dengan membuat strategi menempatkan tiga kaum ini iaitu Cina, India dan Melayu di tempat yang berbeza. Maka wujudnya berpuak-puak dalam kalangan tiga kaum ini. Pada pasca kemerdekaan, dasar sosial negara ditubuhkan yang dapat melahirkan insan yang berintelektual, maka tiga kaum utama sebentar tadi dapat disatukan dengan baik. Sebagai contoh, pemain bola negara yang terkini terdiri daripada pelbagai kaum. Tuntasnya jelaslah bahawa betapa penting dan besarnya peranan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia untuk dalam menetapkan kemakmuran dan kesejahteraan di dalam sesebuah negara. Maka sebagai rakyat Malaysia, saya berharap kita dapat sentiasa bersyukur dan mengukuhkan keharmonian negara dengan memupuk nilai-nilai murni di dalam diri kita. Sekian, itu saja dari kami.